Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfaharin bin Faizul Rizal dan saya merupakan pelajar pra PISMP ambilan 2023 kelas 1 dan hari ini saya ingin membentangkan tentang laporan lawatan mengenai aspek pengurusan dan latihan MBPK di PDK. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Baiklah, sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut, saya akan terangkan mengenai pengenalan PDK yang saya lawat terlebih dahulu. Baiklah, PDK yang saya lawat adalah PDK Petaling. PDK Petaling merupakan salah satu daripada 12 buah pusat pemulihan dalam komuniti yang beroperasi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan PDK ini diwujudkan bagi membantu kanak-kanak, remaja dan dewasa OKU dalam fisioterapi, kemahiran diri, melatih untuk berdikari, mengajar motor kasar dan motor halus, Baik, pada 13 Mac 2024, saya dan rakan siswa guru kumpulan saya telah melakukan tinjauan sebagai persediaan tugasan pentaksiran berterusan dengan mengambil kira pengoperasian dan nilai aktiviti kerja sosial di PDK Petaling ini. Dan selain itu, saya juga telah menilai sebanyak yang mungkin tentang aspek pengurusan dan latihan yang dijalankan di PDK ini. Dan dalam masa yang sama, kumpulan saya juga turut membentangkan produk ASC iaitu tugasan PKOK 1152 untuk menguji sejauh mana produk itu berfungsi dalam membantu komunikasi kanak-kanak OKU ini. Dan lawatan kami ini tidak lengkap tanpa penganjuran sebarang aktiviti daripada pihak kami. Dan kedatangan saya dan kumpulan saya telah merancang beberapa aktiviti terhadap budak-budak OKU tersebut. Contohnya, saya melakukan aktiviti melukis muka dan menggunakan bahan-bahan seperti sensori. Dan aktiviti senior kami pula, mereka membuat seperti pengecaman warna. Baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baiklah, aspek pengurusan. Waktu beroperasi di PDK Petaling ini adalah pada hari Isnin hingga Khamis, bermula jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan pukul 10 merupakan waktu rehat bagi pelatih. PDK Petaling ini mempunyai kurang lebih dalam 5 hingga 6 petugas dan termasuk 27 orang pelatih yang terdiri daripada yang puratanya adalah kanak-kanak autism dan mempunyai seorang kanak-kanak sindrom Down dan seorang cerebral palsy. Baiklah, hari Jumaat merupakan hari petugas melawat rumah pelatih ataupun home base. Petugas akan melawat rumah pelatih selama 4 jam untuk menjalankan tugas pemulihan. Dan masa yang ditetapkan untuk petugas melawat rumah pelatih adalah berdasarkan ibu bapa pelatih itu sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada pengurusan pelbagai sumber. Baik, daripada sudut kewangan, PDK Petaling ini sama seperti PDK lain.
iaitu PDK Petaling ini juga menerima peruntukan daripada Jawatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM3,000. Selain itu, pengurusan kewangan di PDK ini adalah hasil daripada kutipan derma dan sumbangan ikhlas ibu bapa, komuniti, badan-badan bukan kerajaan dan sebagainya. Baik, seterusnya adalah premis. Pemilihan dan penyewaan PDK Petaling ini adalah di bawah persetujuan Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD. Maknanya sebelum PDK Petaling ini dibuat keputusan untuk buka di mana-mana cawangan, pemilihan penyewaan premis tersebut adalah berdasarkan persetujuan PKMD ini. Dan selain itu, dokumen perjanjian sewa yang telah ditandatangani antara penyewa dan pemilik premis telah dimatikan stamp dan disimpan oleh Jawatan Kuasa PDK dan satu salinan kepada PKMD. Baiklah, yang seterusnya daripada aspek peralatan dan kemudahan. Apa yang saya dapati, penyediaan kemudahan peralatan telah dibincangkan oleh Jawatan Kuasa PDK bersama jurupulih cara kerja, penyelia PDK dan penyelaras PDK. Antara kemudahan yang saya dapati ataupun yang saya nampak dengan mata saya sendiri waktu saya melawat PDK Petaling ini adalah pihak PDK Petaling menyediakan peralatan seperti trampolin di bilik terapi tahap 1. Selain itu juga, yang istimewa tentang PDK Petaling ini adalah PDK Petaling ini mempunyai sebuah bilik Snowzealand, iaitu sebuah bilik unik yang dipenuhi dengan stimulasi yang dicipta khusus untuk menenangkan, merehatkan, merangsang dan mendatangkan minat kepada kanak-kanak maupun dewasa. Ini adalah contoh gambaran bilik Snowzealand tersebut. Di dalam tu ada macam banyak peralatan ataupun bahan-bahan untuk menenangkan pelatih yang tidak terkawal. Contohnya, mereka terkena tantrum, mengamuk, menangis dan sebagainya. Mereka akan dikurung ataupun bukan dikurung. Mereka akan ditempatkan dalam bilik ini lebih kurang dalam setengah jam untuk menenangkan mereka. Lepas tu mereka akan dikeluarkan seperti biasa. Baiklah, slide seterusnya. Pengurusan operasi di PDK Petaling. Baiklah, daripada segi kemasukan pelatih, menurut salah seorang petugas di PDK, kemasukan ke PDK ini tiada had umur dan sesiapa sahaja boleh mendaftar untuk masuk ke PDK dengan syarat individu tersebut adalah berstatus warga negara Malaysia dan berdaftar OKU dengan JKM. Pendaftaran kemasukan PDK boleh dibuat melalui dua cara, sama ada melalui manual ataupun secara dalam talian. Baiklah, pengurusan aktiviti pula. Kebanyakan aktiviti di PDK Petaling ini telah diuruskan dengan usaha daripada petugas sendiri. Contohnya, aktiviti yang melibatkan kemahiran motor kasar dan motor halus, kemahiran melukiskan diri, kemahiran tulis baca dan kira dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga aktiviti luar yang dilaksanakan oleh petugas PDK dengan kolaborasi di antara badan-badan bukan kerajaan sebagai contoh lawatan KLCC, Fruit Valley dan sebagainya. Di sini adalah di sebelah kiri ini adalah contoh gambar yang pelatih PDK ini melawat bangunan KLCC, dan gambar di bawah tersebut ini pula adalah gambar yang mereka melawat Fruit Valley, tak silap saya di Selangor. Baiklah, seterusnya
saya sertakan di sini antara gambar yang saya ambil dekat PDK Petaling itu, yang ini adalah carta organisasi dan ini adalah pula jadual waktu. Baiklah, seterusnya pula saya turut sertakan ini adalah parking lot dan carta hari jadi kepada pelatih dan petugas PDK. Baik, kita pergi kepada agenda yang seterusnya. Agenda seterusnya adalah latihan yang dijalankan di PDK Petaling. Antaranya adalah latihan pengurusan diri. Latihan pengurusan diri di PDK adalah antara latihan wajib lah yang diberikan kepada pelatih yang diuruskan sepenuhnya oleh petugas PDK. Latihan pengurusan diri ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran asas OKU supaya mereka dapat sekurang-kurangnya menguruskan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya latihan pergi ke tandas, latihan memakai pakaian, latihan makan dan minum, serta yang berkaitan dengannya. Ini adalah contoh gambar latihan ke tandas dan ini adalah latihan pengurusan diri. Seterusnya adalah terapi. Antara latihan yang ditawarkan di PDK Petaling ini adalah terapi fisiologi kepada kanak-kanak cerebral palsy, dan terapi ini merupakan satu penjagaan kesihatan yang memberi rawatan kepada individu untuk menjaga dan memulihkan fungsi fizikal dan pergerakan tubuh. Maafkan saya, terdapat sedikit ralat pada slide saya, kesalahan ejaan. Selain itu juga, di PDK Petaling ini bukan sahaja menyediakan terapi fisioterapi, malah di PDK ini juga terdapat terapi renang ataupun terapi hidro yang disediakan kepada pelatih dengan kolaborasi bersama Kementerian Belia dan Sukan. Terapi hidro atau renang ini juga diadakan seminggu sekali dan dipercayai dapat menurut rujukan saya, terapi ini dapat membantu mengawal aliran darah, mengurangkan rasa sakit dan kekejangan otot, menguatkan otot dan sebagainya. Yang seterusnya adalah aktiviti rangsangan. Aktiviti rangsangan atau sensori turut dilaksanakan di PDK Petaling. Aktiviti sensori ini juga adalah penting bagi meningkatkan pembangunan kemahiran motor halus pelatih-pelatih. Selain itu, aktiviti sensori juga membantu dalam meningkatkan memori kanak-kanak. Contohnya aktiviti mewarna dan melukis. Kerana apabila petugas itu memberi tugasan kepada pelatih ini, mereka akan lebih ingat tentang apa yang mereka mewarna dan mereka melukis. Dan jelas sekali, aktiviti sensori ini dapat mengembangkan ataupun meningkatkan memori dan ingatan kanak-kanak pelatih ini. Yang terakhir, aktiviti sensori ini juga dapat mengembangkan keyakinan tentang penerokaan perkara yang tidak dikenali sebelum ini. Ialah aktiviti sensori ini ia lebih menggalakkan pelatih itu untuk cuba meneroka sendiri tentang apa yang aktiviti yang dijalankan. Baiklah, yang terakhir, latihan berkomunikasi. Latihan berkomunikasi merupakan perkara asas yang dilakukan bagi merangsang kemampuan komunikasi pelatih-pelatih di PDK Petaling ini. Kebanyakan pelatih di PDK Petaling adalah non-verbal, iaitu mereka tidak boleh berkomunikasi secara lisan. Pelatih yang non-verbal ini akan dilatih berkomunikasi dengan menggunakan bahan bergambar ataupun secara spesifiknya ASC. Pelatih PDK yang masih mampu untuk berkomunikasi secara lisan akan diberikan speech therapy untuk mengembangkan lagi kemahiran berkomunikasi mereka.
Baiklah, seterusnya carangan penambahbaikan daripada saya. Baiklah, antara aspek kelemahan yang saya dapat analisis ataupun yang saya dapati ataupun yang saya nampak daripada PDK ini adalah tentang penyebaran maklumat tentang PDK. Menurut maklumat daripada salah seorang petugas di PDK, ada segelintir masyarakat yang masih belum mengetahui tentang apa itu PDK. Kerana menurut waktu saya melawat PDK tersebut, ada seorang petugas ini, petugas PDK bercerita ke saya, ada individu bertanya, ini pusat pemilihan untuk dadah ke? Maknanya masih banyak individu yang tidak mengenali apa itu PDK ni. Selain itu, berdasarkan kajian saya, PDK Petaling ini tidak terlalu aktif dalam mengemaskini aktiviti yang dijalankan oleh mereka dalam sosial media. Oleh itu, saya mencadangkan agar pihak PDK ini dapat memuat naik aktiviti harian mereka dengan lebih kerap agar masyarakat mendapat pendedahan yang lebih luas tentang PDK. Seterusnya adalah mengenai peningkatan infrastruktur. Baiklah, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat perlu peka dan melakukan tinjauan yang berkala supaya kekurangan dalam kemudahan infrastruktur dapat ditingkatkan. Contohnya, berdasarkan pemerhatian saya, PDK Petaling ini mempunyai bilangan kelas yang agak terhad jika dibandingkan dengan jumlah sebenar pelatih. Oleh itu, komuniti dengan kerjasama JKM amat diperlukan untuk menaik taraf kelas di PDK agar pelatih dapat menjalani pemilihan dengan lebih efisien. Kerana dengan jumlah pelatih yang seramai 27 orang, bagi saya agak padat ya untuk ditempatkan dengan hanya 2 kelas. Baiklah, seterusnya adalah penempatan pakar terapi di PDK. Lawatan dilakukan ke PDK dan pakar akan menjalankan terapi atau pemilihan kepada pelatih yang terlibat. Cadangan saya, jika pakar terapi ini ditempatkan secara terus di PDK adalah lebih baik. Kerana mereka mempunyai kepakaran untuk melaksanakan langkah atau latihan pemilihan kepada pelatih yang menghadapi masalah kecacatan khususnya fizikal. Terapi cara kerja yang konsisten akan membolehkan individu menguruskan kehidupan seharian dengan baik. Selain itu, melalui terapi juga, ia membolehkan individu berdikari atau melakukan kerja seharian. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jika ada yang kurang, salah itu daripada saya, yang lebih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Lily. Assalamualaikum.